Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membuat pembentangan dan perkongsian tentang hadis dhaif dan hadis maudhu'. Pembentangan ini disediakan oleh saya, iaitu Ia Iskandar bin Hairul Faizi dengan angka giliran 2023-1043 daripada kelas PT1S2.05. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan pengenalan. Hadis dari segi bahasa bermaksud baharu, khabar atau berita. Dari segi istilah, para muhaddisin mengemukakan pelbagai pendapat seperti: pertama, hadis adalah segala apa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, apa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW atau sahabat atau para tabi'in. Hadis terbahagi kepada tiga, iaitu hadis marfu', hadis mauquf dan hadis maqtu'. Pertama, hadis marfu'. Dari segi bahasa, hadis marfu' bermaksud yang diangkat. Dari segi istilah, hadis marfu' bermaksud hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kedua, hadis mauquf. Hadis mauquf dari segi bahasa bermaksud terhenti. Dari sudut istilah pula bermaksud hadis yang disandarkan kepada sahabat sahaja. Tidak ada tanda hadis ini dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, hadis maqtu'. Dari segi bahasa, hadis maqtu' bermaksud terpotong dan terputus. Dari segi istilah pula adalah apa yang disandarkan kepada tabi'in atau tabi'in. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang apa itu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak mematuhi pensyariatan hadis sahih dan hadis hasan. Hafalan atau kredibiliti perawi yang lemah menyebabkan status hadis itu menjadi hadis dhaif. Ketiga, hadis dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Kualiti perawi dan sambung sanad diambil kira untuk menentukan status sesebuah hadis tersebut. Maka hadis dhaif ini statusnya adalah lemah jika nak dibandingkan dengan hadis hasan dan hadis sahih. Hadis hasan dan hadis sahih boleh dipercayai dan boleh digunakan untuk menjadikan hujah. Seterusnya, kita pergi kepada hukum beramal dengan hadis dhaif. Telah banyak orang mengatakan bahawa adakah hadis dhaif ini boleh diamalkan. Jadi di sini, menurut Imam Al-Suyuti, terdapat beberapa perkara yang membolehkan hadis dhaif diamalkan. Pertama, tiada percanggahan pada akidah tentang sifat Allah, perkara yang boleh atau mustahil bagi Allah. Kedua, disokong oleh nas yang lebih kuat. Ketiga, tidak terlalu dhaif. Perawi tidak kazab, iaitu lebih dikenali sebagai penipu. Tidak berlaku banyak kekeliruan dalam pensyariatan hadis. Faktor-faktor ini menyebabkan hadis dhaif boleh diamalkan dan diguna pakai dalam kehidupan seharian kita. Akan tetapi, terdapat juga ulama'-ulama' yang berpendapat hadis maudhu' tidak boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Yahya bin Ma'un, Abu Bakar bin Al-Arabi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Ibnu Hazim mengatakan hadis dhaif tidak boleh digunakan walaupun berkaitan hukum hakam dan masalah fadail al-amal, iaitu amal ibadah yang utama. Majoriti ulama tidak bersetuju hadis dhaif dijadikan sebagai sumber panduan hukum. Seharusnya hadis sahih dan hadis hasan lebih layak digunakan kerana tiada keraguan dalam hadis tersebut. Ini boleh dikatakan kerana kualiti hadis hasan dan hadis sahih lebih dipercayai kerana daripada segi ingatan perawi dan kredibiliti perawi menyebabkan hadis hasan dan hadis sahih lebih layak digunakan untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Hadis maudhu'. Hadis maudhu' merupakan hadis palsu yang disandarkan
kepada Rasulullah SAW dari takrir, perbuatan, perkataan, sifat, akhlak yang direka dan dusta semata-mata. Dari segi bahasa, perkataan maudhu' berasal daripada perkataan wado'a yadu'u yang bermaksud menggugurkan, merendahkan dan mencipta. Hadis maudhu' dari segi istilah. Hadis dari riwayat Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis, padahal ia tahu bahawa itu bukan hadisku, ia dusta, maka termasuklah ia ke dalam orang-orang yang dusta. Kedua, hadis maudhu' merupakan hadis yang direka-reka yang disandarkan kepada Rasulullah SAW bersandarkan perkataan, perbuatan dan takrir. Maka di sini barang siapa yang meriwayatkan hadis maudhu', maka mereka tergolong dalam orang-orang yang dusta. Boleh dikatakan orang-orang yang seperti ini telah dimurkai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Seterusnya, hukum beramal dengan hadis maudhu'. Syekh Abdul Fattah Abu Al-Ghawadah menyatakan, hadis-hadis maudhu' memberi banyak kemudaratan kepada umat Islam dari pelbagai aspek seperti akidah, ibadah, akhlak, sosial dan mampu mencemarkan kesucian agama Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang kesan-kesan negatif dan akibat mengamalkan hadis palsu. Pertama, ia mampu merosakkan amalan syariah umat Islam. Perbezaan pendapat dalam mazhab dan hukum fiqh menyebabkan umat Islam lari jauh dari ajaran sebenar agama Islam. Kedua, merosakkan akidah umat Islam. Keadaan ini menyebabkan akidah seseorang menyeleweng sedikit demi sedikit. Pendengar akan mempunyai akidah baru yang terpesong dari ajaran agama Islam. Ketiga, mengabaikan hadis sahih. Jika hadis maudhu' sentiasa digunakan, maka hadis sahih akan tersisih dan tidak mendapat tempat yang selayaknya selaku hadis yang sangat dipercayai dalam Islam. Dan yang terakhir, merosakkan akhlak umat Islam. Perkara ini dapat menimbulkan rasa tinggi diri yang dicela oleh agama. Ukhuwah Islamiyah dipinggirkan akibat dari gejala hadis maudhu' itu. Alhamdulillah, syukur ke atas usaha para ulama terdahulu, terdapat cara untuk menyebab status hadis. Di sini terdapat dua kaedah, iaitu kaedah tradisional dan kaedah moden. Kita pergi kepada kaedah tradisional terlebih dahulu. Proses takhrij hadis. Takhrij hadis adalah proses menyandarkan kedudukan sesuatu hadis pada sumber aslinya yang diriwayatkan secara bersandar dan menerangkan status hadis. Dengan cara ini, para ulama dapat menyemak status hadis dan dapat mengenal pasti bahawa jika hadis tersebut adalah hadis sahih, hadis hasan atau hadis maudhu'. Kedua, aplikasi digital yang berautoriti. Pada zaman moden ini, terdapat banyak aplikasi digital yang berautoriti yang dapat mengenal pasti status hadis. Di zaman moden ini, telah banyak aplikasi yang dapat membantu menyemak status hadis seperti hadis.com, doror.net dan semakhadis.com. Dan aplikasi ini saya gunakan untuk melakukan proses takhrij hadis, untuk melakukan pentafsiran berterusan yang telah diberikan kepada saya terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai umat Islam yang bertanggungjawab terhadap kemaslahatan status hadis, wajib arif tentang, pertama, cara bagaimana ingin menyemak status hadis. Seperti yang telah saya sebutkan sebentar tadi, terdapat beberapa aplikasi berautoriti yang boleh dipercayai untuk menyemak status hadis, seperti hadis.com, doror.net dan semakhadis.com. Kedua, beramal dengan hadis yang dipercayai dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Untuk langkah berjaga-jaga,
Digalakkan umat Islam untuk mengambil hadis sahih dan hadis hasan sahaja untuk diamalkan dalam kehidupan seharian, kerana kedua-dua hadis tersebut merupakan hadis yang boleh dipercayai dan boleh diamalkan dan tidak mempunyai keraguan dan syak wasangka. Ketiga, menggunakan aplikasi yang boleh dipercayai. Yang seperti saya katakan tadi adalah seperti hadis.com, dorar.net dan semakhadis.com. Aplikasi ini akan jika kita mencari hadis tentang sesuatu hadis, ia akan menunjukkan tentang status hadis tersebut. Seperti contoh, hadis tentang innamal a'malu binniyat. Jika kita mencari tentang hadis tersebut, akan keluar beberapa hadis tersebut dan kita akan mendapati hadis tersebut adalah hadis itu adalah hadis sahih, hadis palsu ataupun hadis dhaif. Keempat, perbanyakkan menghadiri majlis ilmu. Dengan menghadiri majlis ilmu, kita dapat menambah ilmu dari semasa ke semasa. Dengan ini, kita dapat mengenal pasti tentang status hadis tersebut. Jika status hadis tersebut adalah hadis maudhu' dan hadis hasan dan hadis dhaif, maka kita perlu menghindari daripada menyebarkan hadis tersebut. Dan yang terakhir, tidak sewenang-wenangnya mempercayai setiap hadis yang dilontarkan oleh masyarakat. Sebelum kita menyebarkan tentang sesuatu maklumat, seharusnya kita perlu menyemak tentang kesahihan maklumat tersebut. Sama juga seperti hadis. Sebelum kita ingin menyebarkan hadis tersebut, kita perlu menyemak status hadis tersebut. Takut bimbang kerana hadis yang kita sebarkan tersebut adalah hadis palsu dan hadis dhaif. Baiklah, sampai di sini sahaja pembentangan saya. Terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan saya sehingga ke akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi.